Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan ulasan saya ke atas dialog Fikrah Quips 2.0 Wahabiyah, aliran sesat atau aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum itu, saya sebelum ni demam dan sakit tekak. Alhamdulillah ala kulli hal. Oleh itu, jika suara saya kedengaran berbeza, ia masih dalam rangka pulih daripada sakit tekak ataupun sore throat sebelum ini. Saya sekarang ataupun dalam video ini akan mengulas soalan Ustaz Engku Ahmad Fazil tentang apakah dalil bahawa istighasah adalah syirik dan kafir sehingga keluar daripada agama Islam. Sebelum itu, cara menyebutnya yang betul ialah istighasah dan bukannya istighasah sebagaimana yang disebut oleh seorang YouTuber lain yang suka memuji dirinya, suka upkan dirinya, tapi benda asas macam ni pun tidak tahu nak sebut dengan betul. Baik, ayuh kita tonton soalan yang saya masukkan daripada dialog Quips 2.0 baru-baru ini, minit 3 jam dan 24 minit seterusnya. Link atau pautan saya berikan dalam kotak description. Ayuh kita dengar ya. Itu ada atau tidak dalil yang mengharamkan istighasah bil amwat? Lalu yang ditanya menjawab, kalau dalil banyaklah dalam Quran semua. Tapi apabila saya meminta dalil, tidak ada seorang pun ahli musyarat yang membawa dalil mengharamkan istighasah. Sebaliknya spin kepada, kalau macam tu bolehlah minta tolong dengan pokok, seolah-olah wali sama dengan pokok. Alasannya kerana pokok tidak berdosa. Ya, banyak yang tidak berdosa, mikrofon juga tidak berdosa. Tetapi tidak berarti masyru' sebagai sebab untuk kita meminta tolong kepada benda-benda ini. Tapi kalau handphone telah didesain dengan apa, kita boleh Siri please help me please this and that, itu lain kerana dia asbab ya. Jadi sekarang ini Ustaz Saman cuba membawa dalil tadi, silakan. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Baik, sadaqallahul azim. Al-Quran sentiasa betul. Tapi tafsiran terhadap Al-Quran itu adalah ciri yang saya sebutkan Khawarij, yuharrifuna ta'wilil kitabi was sunnah. Manakah ulama salaf atau sekurang-kurangnya para tafsir yang muktabar menafsirkan tad'u di situ sebagai talabul ghaus, meminta pertolongan. Tad'u di situ ditafsirkan oleh ulama muktabar sebagai ta'bud. Bukan kita tafsir yang muktabar. Kalau menyembah kepada selain daripada Allah, itu sepakat. Kita menolak menyembah kepada selain daripada Allah. Kalau dikatakan meminta tolong adalah sebagai menyembah, maka tidak ada beza meminta tolong kepada orang hidup atau kepada orang mati. Okey, kita sudah pun mendengarnya. Sebelum saya memberi ulasan dan kritikan terhadap soalan Ustaz Engku itu, sedikit ulang kaji. Pertama, terdapat perbezaan yang ketara antara istighasah dan tawasul. Istighasah yang menjadi fokus kita di sini ialah meminta kepada makhluk apa yang merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya seseorang itu berkata, "Wahai Abdul Qadir Al-Jilani, lapangkanlah rezeki aku." Sementara tawasul adalah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sesuatu perantara. Misalnya, "Ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan kemuliaan hamba-Mu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani agar engkau lapangkan rezeki aku." Kedua, istighasah adalah syirik yang menyebabkan seseorang itu kafir dan terkeluar daripada Islam kerana seseorang itu meminta daripada makhluk apa yang merupakan hak Allah Azza wa Jalla. Sementara tawasul pula tidak syirik kerana seseorang itu masih berdoa kepada Allah. Cuma apakah cara tawasul? Seperti permisalan yang saya berikan tadi, dibolehkan atau tidak, ia adalah perbincangan di sisi para ahli ilmu. Saya telah jelaskan perbezaan ini secara panjang lebar dalam video sebelum ini berjudul Quips 2.0 UEAF, yang ini singkatan kepada Ustaz Engku Ahmad Fazil. Tidak tahu beza tawasul versus istighasah. Sila tonton video tersebut bagi mengetahui dengan lebih mendalam perbezaan antara tawasul dan istighasah dan bagaimana seorang ustaz pendekar kepada ARG dan Aswaja boleh pula tidak tahu perbezaan antara keduanya. Ketiga, apabila dikatakan istighasah itu syirik dan kafir,
tidaklah serta-merta bererti orang yang melakukannya dihukumi sebagai musyrik dan murtad. Ini kerana terdapat beberapa faktor yang diperhatikan terlebih dahulu, seperti apakah dia jahil atau mengetahui tentang hukum istighasah. Mungkin dia tidak tahu, maka kita jelaskan kepadanya bahawa istighasah itu adalah syirik dan dilarang dalam Islam. Atau mungkin dia keliru. Seorang kata boleh, seorang kata tak boleh. Seperti mana yang berlaku sekarang ni kan, di mana para kuburiyun aktif mengatakan istighasah itu dibolehkan, sementara ahli sunnah wal jamaah dari kalangan salafus soleh, dan tak silap saya juga dari kalangan Asy'ariyah, berkata tidak boleh. Jadi seseorang tu menjadi keliru dengan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh pihak kuburiyun. Maka kita menjelaskan terlebih dahulu, meluruskan kekeliruannya dan juga menjawab syubhat-syubhatnya itu supaya jelas baginya bahawa ia adalah sesuatu yang memang dilarang dalam Islam. Kemudiannya kita juga menyemak apakah dia melakukannya atas pilihan sendiri dengan akal yang sihat atau sebaliknya. Contohnya, orang yang terlalu tertekan dengan sesuatu masalah yang sedang dihadapinya, lalu dia tersasul dalam berdoa. Lalu dia berdoa kepada orang mati, padahal dia hendak berdoa kepada Allah. Jadi ini kata-kata tersasul yang tidak disengajakan. Dan akhir sekali, kata putus musyrik atau murtad ditentukan oleh pemerintah atau wakilnya, seperti hakim mahkamah syariah ke, jabatan mufti ke, dan bukannya oleh kita para pendakwah. Kita hanya menyampaikan ilmu, sementara the final ruling, hukum akhirnya ditentukan oleh pemerintah atau wakil-wakilnya. Okey, keempat, yang dihukum oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bukanlah tawasul, tetapi istighasah, yakni berdoa kepada makhluk. Dalam risalahnya yang berjudul Nawaqidil Islam, dalam bab perkara kedua yang membatalkan keislaman seorang Muslim, beliau menulis, dan ini saya baca dari edisi terjemahan, sudah pun diterjemah, bererti matan asal ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang 10 perkara ataupun perkara-perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Lalu kemudian ia disyarah ataupun dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Sulaiman Nashir bin Abdullah Al-Ulwan. Saya telah semak dengan edisi bahasa Arab dalam perisian Maktabah Syamiliyah, dan apa yang terkandung dalam buku ini memang betul seperti mana yang terkandung dalam teks Arabnya. Dan dalam buku ini pun memang ada teks Arabnya juga ya. Jadi yang dalam kotak ini adalah kata-kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan selanjutnya ialah syarahannya oleh Syekh Sulaiman Nashir bin Abdullah Al-Ulwan. Baik, apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Beliau berkata, man ja'ala bainahu wa bainallah wasaitun yad'uhum wa yas'aluhumus syafa'ata wa yatawakkalu alaihim kufrun ijma'an. Beliau berkata, sesiapa yang menjadikan antara dirinya dan Allah perantara. Perantara tawasul. Betul lah dia mengkafirkan tawasul. Nanti dulu. Baca bagi habis. Okey. Sesiapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara. Yada'uhum. Dia berdoa kepada mereka. Berdoa kepada perantara itu. Wa yas'aluhumus syafa'ah, dan dia meminta syafaat daripada makhluk itu, padahal syafaat ini hendaklah kita minta daripada Allah, sebab syafaat tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Wa yatawakkalu alaihim, dan bertawakal kepada perantara itu, kufrun ijma'an, maka dia kafir secara ijma'. Maka ini yang dimasukkan sebagai istighasah dan bukan semata-mata tawasul. Okey, inilah tulisan ataupun pegangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik, ini sebagai tambahan lah. Okey, poin penting yang saya nak bawa ialah apakah dalilnya. Pertama, apakah dalilnya bahawa istighasah itu adalah syirik dan kafir? Saya akan bawa dalil-dalil bahawa istighasah itu adalah syirik terlebih dahulu. Pertama, dalil pertama ialah ayat 106 daripada surah Yunus, surah yang ke-10, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka izam minaz zalimin. Bermaksud, dan janganlah engkau menyeru yang lain daripada Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu, sekiranya engkau tetap mengerjakan, tetap melakukan yang sedemikian, maka pada saat itu menjadilah engkau dari kalangan orang-orang yang berlaku zalim. Maksud zalim di penghujung ayat ini ialah syirik berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 13 surah Luqman, iaitu surah yang ke-31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Bermaksud, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa dia memberi nasihat kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik itu pasti adalah satu kezaliman yang besar. Ayat 106 surah Yunus ini sebenarnya telah dikemukakan oleh Ustaz Salman Ali sebagai dalil dalam dialog tersebut. Namun, ia dijawab oleh Ustaz Engku sebagai, tadi kita telah dengar, tak apa saya quote semula. Ustaz Engku berkata, Sadaqallahul Azim, Al-Quran sentiasa betul, tetapi tafsiran terhadap Al-Quran itu adalah ciri yang saya sebut sebagai khawarij, yaharrifuna ta'wil al-kitab was sunnah, bermaksud takwil yang salah terhadap maksud Al-Quran dan As-Sunnah. Ustaz Engku selanjutnya menerangkan bahawa perkataan tad'u, kan tadi kita bacakan tadi kita bacakan perkataan tad'u atau menyeru dalam ayat tadi itu, wala tad'u. Dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama muktabar sebagai ta'bud atau menyembah. Bukalah kitab-kitab tafsir yang muktabar. Kalau menyembah kepada selain daripada Allah, kita sepakat kita menolak kepada menyembah selain kepada Allah. Demikian kata Ustaz Engku. Baiklah, ayuh kita semak dan kritik kenyataan Ustaz Engku di atas dan sama-sama kita nilai tuduhan khawarij itu kembali kepada siapa. Pertama, antara ketinggian bahasa Al-Quran adalah apabila Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua perkataan yang berbeza, bererti ia sememangnya merujuk kepada dua maksud yang berbeza, bukan satu maksud yang sama. Allah tidak akan menggunakan dua perkataan yang berbeza bagi merujuk kepada satu maksud yang sama. Maka jika maksud yang Allah inginkan ialah menyembah, Allah akan menggunakan perkataan ta'bud. Satu contoh ialah firman-Nya dalam ayat 133 surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, am kuntum syuhada'a iz hadara ya'qubal mautu iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Bermaksud, adakah kamu hadir ketika Nabi Yaqub kedatangan tanda-tanda kematiannya, kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang akan kamu sembah sepeninggalan aku? Kan? Apa artinya? Ma ta'buduna min ba'di. Apakah yang kamu akan sembah sepeninggalan aku? Ini baru sembah, kan? Okey. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.
Okey, kembali kepada ayat 106 surah Yunus. Apabila Allah menggunakan perkataan tad'u, maka yang dimasukkan bukanlah menyembah. Kerana andai itu yang Allah inginkan, Allah akan menggunakan perkataan ta'bud. Sebagaimana contoh ayat 133 surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi. Dan banyak ayat lain yang menggunakan perkataan yang seumpama. Melainkan yang Allah masukkan sememangnya adalah tad'u, iaitu menyeru. Menyeru di sini bermaksud berdoa, meminta, memanggil, mengadu, merayu dan sebagainya. Justru ayat 106 surah Yunus dan ayat-ayat lain yang seumpama sememangnya bermaksud menyeru dan bukannya menyembah. Kedua, benar bahawa sebahagian ahli tafsir mentafsirkan perkataan tad'u dengan menyembah. Namun, apakah yang dimaksudkan dengan menyembah? Apabila manusia menyembah sesuatu atau seseorang, dia akan melakukan dua perkara. Pertama, melakukan ritual ibadah tertentu kepada sembahan itu. Kedua, dia akan berdoa kepada sembahan itu. Sila semak dan kaji mana-mana agama dalam sejarah dunia ni akan ditemui dua perkara ini. Perkara pertama tidak begitu penting kerana sebahagian sembahan tidak memiliki ritual ibadah. Dan jika ada sekalipun, penjembahnya ada yang sangat komited, ada yang sederhana dan ada yang tidak komited langsung. Namun, perkara kedua adalah penting dan merupakan esensi sebenar dalam sesuatu sembahan, iaitu berdoa kepadanya. Justru kita akan dapati setiap penyembah, meskipun mereka tidak memiliki ritual ibadah tertentu atau tidak komited dalam melaksanakan ritual tersebut, mereka akan tetap berdoa kepada sembahan mereka. Oleh itu, meskipun sebahagian ulama mentafsirkan tad'u sebagai menyembah, tafsiran tersebut tidak menafikan peranan berdoa dalam rangka menyembah. Bahkan, berdoa adalah peranan atau fungsi utama dalam menyembah. Ketiga, okey tak apa. Jika masih hendak menafikan berdoa sebagai maksud yang dibawa oleh ayat 106 surah Yunus, maka sila rujuk ayat berikut pula, iaitu ayat 14 daripada surah Fatir, surah nombor 35, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Bermaksud, jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar sekalipun, mereka tidak dapat memakbulkan permintaanmu. Dan di hari kiamat kelak mereka akan mengingkari kesyirikanmu dan tidak akan dapat memberikan keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh yang Maha Mengetahui. Kata kunci yang poin utama di sini, kata utama di sini yang menjadi perhatian kita ialah mendengar, kan? In tad'uhum la yasma'u, tidaklah mereka mendengar. Bererti yang dimasukkan dengan tad'u dalam ayat ini ialah doa, rayuan, seruan, aduan, permintaan dan panggilan seseorang kepada selain Allah. Kata kunci kedua yang menjadi perhatian kita ialah bisyirkikum, yakni dengan kesyirikanmu. Bererti apa yang mereka buat itu ialah satu bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya sudah kemukakan dua ayat Al-Quran sebagai dalil istighatsah adalah syirik. Apa kata kita lengkapkan menjadi 3 ayat? Dalil seterusnya ialah ayat 86 dan 87 surah An-Nahl, surah yang ke-16, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa iza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una allazina kunna nad'u min dunik fa'alqaw ilaihimul qawla innakum lakazibun. Sambung ayat seterusnya.
87. Wa alqau ilallahi yauma izinis salam wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Bermaksud, dan apabila orang-orang yang mensyirikkan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, wahai Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami seru selain daripada engkau. Lalu sekutu-sekutu mereka itu berkata kepada mereka, sesungguhnya kamu benar-benar orang-orang yang berdusta. Dan mereka menyatakan ketundukan mereka kepada Allah pada hari itu, dan hilanglah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Ayat ini menerangkan suasana pada hari akhirat kelak tentang orang-orang yang ketika di dunia berbuat syirik. Syirik apa yang mereka lakukan? Mereka sendiri berkata, wahai Tuhan kami. Qalu Rabbana. Kalau mereka ni sebut Rabbana, maknanya mereka ni dulu di dunia Muslim ke musyrik? Okey, dalam kitab-kitab tafsir ada yang sebut musyrik. Tapi bila kita renung-renung, musyrik di akhirat-akhirat pun taklah panggil musyrik. Di hari akhirat kelak mereka taklah sebut Rabbana kan. Sesuatu yang boleh difikir-fikirkan ya. Kalau sebut Rabbana tu siapa sebenarnya? Lalu mereka sendiri berkata, wahai Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami seru selain daripada engkau. Syirik yang mereka lakukan ialah menyeru, berdoa, meminta, mengadu, memanggil dan merayu kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua yang mereka seru ketika di dunia dahulu, yakni Nabi sekian-sekian, Syekh sekian-sekian, Tuan Guru sekian-sekian, Wali sekian-sekian, akan diperlihatkan kepada mereka pada hari akhirat kelak. Mereka yang diseru ni akan berkata, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang dusta. Bererti semua yang disandarkan kepada makhluk-makhluk yang mereka berdoa, yang mereka seru itu, bahawa kononnya mereka dapat membantu membolkan doa, konon mereka dapat menghampirkan orang yang berdoa kepada Allah, konon mereka dapat menjadi orang tengah, dan pelbagai lagi adalah dusta semuanya. Sebab orang-orang yang beristighosah ni macam-macam alasan dia. Tapi di hari akhirat kelak, makhluk yang mereka minta tolong tu akan kata semua alasan kamu bagi itu adalah dusta. Kemudian yang lagi hebat, semua yang mereka seru di dunia dahulu akan menyatakan ketundukannya kepada Allah pada hari akhirat. Dah hilanglah daripada mereka yang diseru itu apa yang selalu mereka, yakni para penyeru, ada-adakan. Katakanlah Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani sendiri di hari akhirat kelak akan mendustakan semua yang mereka sandarkan kepada dia, semua alasan yang mereka buat untuk beristighosah kepada dia. Syekh Abdul Qadir Jilani sendiri yang akan menyatakan ketundukannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bebas daripada semua alasan-alasan yang dibuat oleh para kuburiyun, para istighosah yang membuat macam-macam alasan untuk beristighosah tu ya. Okey, baik. Demikian 3 ayat Al-Quran sebagai dalil istighosah adalah syirik. Seterusnya 3 cukup lah ya. Okey, seterusnya saya akan berikan sebuah ayat, sebuah cukuplah, sebagai dalil bahawa istighosah hukumnya adalah kafir yang mengeluarkan pembuatnya daripada Islam. Sekejap. Ia adalah ayat 71 daripada surah Al-An'am, surah yang ke-6, di mana Allah Subhanahu Taala berfirman, Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da iz hadanallah. Bermaksud, apakah kita akan menyeru? Qul anad'u min dunillah. Apakah kita akan menyeru selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada kita? Dan apakah kita akan kembali ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita? Saya hanya baca bahagian yang menjadi fokus kita. Sila rujuk ayat ini sehingga akhir ya. So fokus kita adalah bahagian yang saya bacakan tadi ya. Berkata Imam Ibn Kathir rahimahullah,
firman Allah SWT yang bermaksud apakah kita akan kembali ke belakang? Ia bermaksud kembali kepada kekafiran. Jadi orang yang menyeru kepada selain Allah, yang ini berdoa, meminta, merayu, memanggil, mengadu kepada selain Allah, ia adalah perbuatan yang hukumnya kafir sehingga keluar daripada Islam. Baiklah, demikian 4 ayat Al-Quran sebagai dalil yang jelas bahawa istighasah kepada makhluk, apa yang merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala, adalah syirik dan kafir. Sebenarnya, jika disemak seluruh Al-Quran, akan ditemui banyak lagi ayat yang dapat dijadikan dalil. Namun, pada kesempatan ini, cukuplah 4 ayat tersebut, ya. Kesimpulannya, istighasah kepada makhluk, apa yang merupakan hak Allah Azza wa Jalla, adalah syirik dan kafir. Dalil-dalilnya adalah jelas. Oleh kerana itulah, tidak ada daripada kalangan generasi awal umat Islam, yang ini generasi salafus soleh, yang melakukannya. Apabila tidak ada yang melakukannya, maka tidak ada jugalah ulama salafus soleh yang melarangnya, kerana ia adalah sesuatu yang tidak berlaku pada zaman mereka. Ia hanya berlaku pada zaman terkemudian apabila golongan Syiah berdoa kepada imam-imam mereka yang telah meninggal dunia. Kemudian perbuatan tersebut berjangkit kepada segelintir orang dari kalangan kuburiyun yang menyandarkan diri mereka kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ia berterusan sehingga masa kini di sisi para kuburiyun. Alhamdulillah, saya yakin ia adalah perbuatan segelintir, sementara majoriti umat Islam meninggalkan ataupun tak buat langsung perbuatan istighasah ini. Meskipun segelintir, kita tetap perlu membasminya, supaya pertama, mereka yang terlibat dengan istighasah akan meninggalkannya, dan kedua, ia tidak semakin merebak dan semakin diamalkan oleh lebih ramai orang, ya. Seperkara lain yang boleh kita perhatikan ialah sikap Ustaz Engku yang begitu confident mengkritik penggunaan ayat 106 surah Yunus sebagai dalil dengan berkata, saya quote sekali lagi, ya, Sadaqallahul Azim, Al-Quran sentiasa betul, tetapi tafsiran terhadap Al-Quran itu adalah ciri yang saya sebut sebagai khawarij, yuharrifuna ta'wil al-kitab was sunnah, bermaksud takwil yang salah terhadap maksud Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hendaklah kita semua berhati-hati dengan helah ini. Yang ini mendakwa kononnya ayat Quran dan hadis yang dikemukakan sebagai dalil adalah benar, tetapi maksud yang difahami adalah salah. Kononnya mereka saja yang boleh faham maksud yang betul, kan? Padahal mereka yang sebenarnya tidak faham ayat Quran dan hadis tersebut. InsyaAllah kita bertemu lagi, sambungan ulasan saya pula ke atas beberapa perkara lain daripada dialog Kuips 2.0 tersebut. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bagus juga bila sakit tekak, tak ada buat video panjang-panjang. Ini 28 minit cukuplah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.